Ratu Ajdi, mentor spesialis Inspirator Perubahan karena hipnoterapi dari Indonesia. Bersama saya, Muhammad Alizan Haji alias Kaunselor Berdaftar Anda. Daripada saya, Mirdani binti Julain, Kaunselor SM Sains Lahadatul. Saya, Kazulia binti Yaakob, Kaunselor dari SMK Semerah Padi Kuching. Saya, Nur Hayati Om Besar, Kaunselor SK Bandar Tawa 2 Sabah, sentiasa bersama-sama anda dalam usaha membenteras COVID-19. Saya Hamidah, saya Kaunselor daripada University College of Technology Sarawak. Saya Muhammad Hafizi bin Nurdin, Kaunselor Institut Pengajian Islam dan Dakwah Sabah. Kepada seluruh rakyat Malaysia khasnya, sama-samalah kita bertanggungjawab kepada negara dan memberikan kerjasama kepada barisan hadapan negara dalam usaha menghentikan rantaian COVID-19. Menghadapi virus corona memang membuat orang banyak yang stres, fobia, panik, takut, curiga, bahkan bisa menjadi psikosomatis. Saran saya, tetap tenang, ikuti saran government, tawakal Allah, kemudian perbanyak ibadah dan zikir. Marilah kita sama-sama menjawab seruan kerajaan untuk terus berada di rumah dalam kita memerangi COVID-19 ini. Semoga kita dapat memutuskan rantaian COVID-19 ini dan kita akan dapat hidup seperti biasa. Marilah kita sama-sama kekal duduk di rumah sepanjang tempoh kawalan pergerakan ini. Luangkanlah masa bersama dengan orang yang tersayang. Elakkanlah diri kita daripada menjadi orang yang pentingkan diri sendiri. Marilah kita mengambil peluang ini untuk memperkukuhkan kekuatan emosi kita supaya pada masa akan datang kita tidak mudah cemas, tidak mudah bimbang, tidak mudah tertekan dengan apa yang berlaku. Bagaimana caranya? Yaitu kita memberi makna yang sesuai dengan apa yang berlaku sekarang ini. Dan sebagai contoh, kita melihat wabak COVID-19 ini sebagai satu ujian dan bukannya bala. Saya ingin menyampaikan mesej ringkas, hargailah insan yang anda sayang dengan berada di rumah ketika perintah kawalan pergerakan. Dengan cara ini, kita mampu bersama-sama memutuskan rantaian wabak COVID-19 dengan lebih cepat. Marilah bersama-sama kita memutuskan rantaian penularan wabak COVID-19. Atau kita melihat wabak COVID-19 ini sebagai satu peluang ataupun sebagai satu signal untuk kita mula melihat keadaan kesihatan diri kita masing-masing dan kita mula melihat wabak COVID-19 ini sebagai satu peluang untuk kita bermuhasabah diri dan mula mendekatkan diri kita dengan Sang Pencipta. Ingat, Tuhan tidak pernah menduga hamba-Nya melebihi kemampuan. Oleh itu, bila Tuhan turunkan ujian COVID-19 kepada kita, kita mampu menanganinya. Ingat, anda mampu mengubahnya. Dan kalau Anda masih stres, hubungi konselor terdekat Anda. Justru kepada jelata Malaysia, stay at home. Just stay at home. Stay at home. Stay at home. Stay at home, guys. Stay at home. Jom duduk rumah. Duduk di rumah. Jangan panik. Sentiasa lakukan aktiviti bersama keluarga tersayang. Doa untuk Malaysia dan dunia. Kita berhati. Bersama kita perangi COVID-19. Sama-sama kita memeranginya, kita lawan COVID-19. Hashtag kita lawan COVID-19. Kita lawan COVID-19. Kita lawan COVID-19. Kita lawan COVID-19. Hashtag konselor peduli Anda. Konselor peduli anda. Kaunselor peduli anda. Kaunselor peduli Anda. Kaunselor peduli anda. Kaunselor peduli anda. Hashtag Kaunselor peduli anda. Hashtag kita lawan COVID-19. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mesti menang. Dunia telah tersenyum melihat kau bertaruh nyawa, tak pedulikan yang kau punya demi raga yang lain. Engkau pahlawan dunia, Tuhan yang akan membalas semua. Jadi lelah yang tak ternilai demi raga yang lain.
Okey. Assalamualaikum. Tuan Alizan. Waalaikumsalam. Kita tes suara. Tuan Haji. Waalaikumsalam. Okey. Tuan sihat ya? Alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Okey, suara okey. Boleh kita mula? Okey, insya-Allah. Boleh. Alhamdulillah. Pertama Haji syukur. Terima kasih banyak ya kepada kerana hari ini Tuan Alizan, kaunselor Jabat Pelajaran Daerah Kudat dapat bersama Haji. Kita bicara-bicara motivasi santai ya, Tuan Alizan. Okey, Tuan Haji boleh. InsyaAllah. Saya pun mengucapkan terima kasih juga kepada Tuan Haji kerana sudi menjemput saya dalam live FB Tuan Haji ni. Okey, pegawai teknikal lah Encik Daniel, dia yang atur semua, mudah-mudahan lancar ya. So apa khabar di Kudat? Zon hijau Kudat? Alhamdulillah setakat ni di Kudat kita masih berada dalam zon hijau lah. Alhamdulillah. Belum ada apa-apa sebarang jangkitan yang positif. Cuma kita ada juga lah beberapa orang yang masih dalam POI dan di kuarantin. Tapi kita doa harap, kita doa harap semua mereka ni negatif lah. Ya, kita doakan mudah-mudahan lah segera sembuh lah. Ni Tuan Azam berada di Kudat ya selama PKP? Ya, saya berada di Kudat selama PKP ni. Alhamdulillah. Baik. Kita juga tahniah kerana Kaunselor Alizan juga terlibat sebagai sukarelawan telecounselling COVID-19 bersama dengan Kementerian Pembangunan Wanita dan Masyarakat kan? Ya, saya. Okey. Jadi sekarang kita sudah masuk PKP fasa yang keempat, bermula hari inilah kan? Sehingga 12 Mei. Kita sudah lalui fasa pertama, fasa kedua, fasa ketiga. Kita nampak ada perkembangan yang baik lah. Hasil usaha kerja keras kepimpinan negara, frontliner, doktor, polis, tentera semua. Jadi kita ucapkan tahniah kepada mereka. Pertamanya, kemudian kita ucapkan takziah lah sebab ada di kalangan keluarga, kaki tangan hospital, doktor, polis pun ada yang telah pergi meninggalkan kita demi berjuang untuk kita ya. Kita ucap takziah. So Tuan, ada sudah terima banyak kes ke selama bertugas telecounselling? Ada kes-kes yang Tuan sudah handle? Bagaimana suasana klien kita? Okey. Saya setakat ni saya memang terlibat dengan telecounselling lah sebagai sukarelawan lembaga kaunselor Malaysia. Sama kita. Ya. Dan setakat ni saya ada beberapa panggilan lah. Ada yang saya dapat sambut dan ada yang kita miss lah. Yalah. Cuma setakat ni klien-klien yang saya terima mereka. So sekarang kita berada di dalam kehidupan normal baru lah. Jadi kita kena belajar lah, belajar semula dari awal macam mana kita mau mengurus kehidupan kita agar kita tidak ada gangguan emosi, tidak stres di rumah. So, yang tempo PKP ini kalau kita menghayati atau mendengar ucapan-ucapan yang amat berhormat Perdana Menteri kita pun banyak dia bagi semangat. Banyak perkara yang kita belum buat di rumah. Kan? Antaranya bersenam, ada yang video-video dia kan yang dia ucap lah. Dia ucap dalam ucapan itu. Ada yang buat grup WhatsApp masak-masak. Itu cara yang kita boleh lakukan lah. Baik. Yang penting adalah proses belajar itu semula. Macam mana untuk atur kehidupan menghadapi era global normal baru kehidupan normal baru kehidupan kita perlu. Ini yang perlu kita jelaskan dan kita cuba kepada masyarakat lah. Macam mana kita menghadapi. Baik, terima kasih Tuan. Itulah betul. Jadi sekarang ni kita ada tanggungjawab untuk bagi faham semua masyarakat bahawa kena bersedia. Sebab kita belum pasti bila akan tamat wabak COVID ini, bukan? Ya, kita belum pasti. Maka orang berniaga kena bersedia fikirkan apa perniagaan baru yang boleh diatur. Orang yang kerja memanglah akan, kalau sudah dibenarkan kerjalah di sektor masing-masing.
Anak-anak sekolah pula selagi tak dibenarkan pergi sekolah, belajar kat rumah. Semua ni norma baru. Jadi insya-Allah, cuma saya nak pesan kepada ibu bapa di rumah yang stay at home ni, kena jaga keluarga, jaga diri, patuhi perintah kawalan pergerakan, betul-betul patuh, jangan ada yang langgar, sebab kita nak selamatkan keluarga, kita nak selamatkan negara, kita nak selamatkan dunia. Sebenarnya tugas besar kita. Okey. Kisah benarnya, bila sudah duduk kat rumah, tak buat kerja, tak boleh lepak macam tuan sebut tadi kan, selalu bulan puasa pun tak boleh pergi tarawih apa semua. Ramai yang sudah rasa sunyi, rasa stres kan. Tapi kena hadapi. Inilah hikmahnya duduk kat rumah sekarang. Setiap hari suami tengok isteri, isteri tengok suami, tengok anak-anak dari pagi sampai petang sampai malam. Sekarang semua dah buka topeng masing-masing. Dah nampak diri sebenar dah. Kalau kaki kuat, marah-marahlah dia. Kuat tidurlah dia. Jadi maka kita kena belajar untuk bina diri. Ada hikmahnya di sini. Maka bina diri semua. Belajar untuk hidup sebagaimana yang agama atur. Hikmah bulan puasa ini dah bermula. Tak pernah jadi imam, kita jadi imam. Tak pernah ingat banyak ayat nak baca dalam tarawih. Sekarang kita sudah mula belajar dan ingat balik. Jadi anak-anak pun sama. Sudah bermula sudah norma baru kehidupan ini. Jadi yang tak pandai guna internet, handphone dah kena pandai. Sebab nanti kali hari raya sudah nak berhubung dengan keluarga yang jauh menggunakan video call dan sebagainya. Jadi ini antara perkara-perkara yang perlu masyarakat bersedia, yang Tuan sebut tadi, era norma baru kehidupan. Selebihnya apa? Mari terus berdoa. Kita patuhi peraturan, mudah-mudahan cepat wabak ini selesai. So, jangan lagi ada topeng diri, buka topeng, jadi diri yang sebenar, tapi diri yang betul. Patuhi perintah agama, patuhi perintah urusan negara, jadikan keluarga yang terbaik. Mudah-mudahan bila tamat nanti, kita dapat keluar menjadi manusia yang lebih hebat, lebih baik lagi. Betul kan, kan? Betul. Baik. Okey, kata terakhir sebelum kita tamatkan untuk sesi ini. Ya, dari saya ucapan terima kasihlah kepada Tuan Haji kerana jemput saya dalam live FB Tuan Haji ni. Saya gembira hari ini kerana dapat cerita, berkongsi pengalaman pada PKP ini. Tapi apa yang penting, kita sama-samalah membantu kerajaan kita sekarang, membantu frontliner kita untuk terus berada di rumah lah. Kita sama-sama memerangi COVID-19 dan kita hapuskan rantaian COVID-19 ini. Semoga kehidupan berada seperti biasa, normal seperti biasa. Kita fahami semua mereka sekarang ni mempunyai dalam tempo yang kritikal, yang ada gangguan-gangguan emosi semua. Tapi kita cuba untuk tangani dia dengan cara yang baiklah. Baik. Okey. Baik. Jadi selamat berpuasa ya. Gunakan ibadah puasa ni untuk atur diri jadi orang yang tenang, ceria. Kalau Haji selalu sebut kuasa cinta tu kan, amat cinta selama kita dalam PKP. Cerianya kita ikhlaskan diri, kita niat tak ada kerana lain, kerana Tuhan, kerana Allah, kerana negara, dan kita patuh aturan taat, dan akhirnya mari kita amalkan dalam kehidupan. Kita jumpa lagi ya. Nanti ada masa kita balik lagi. InsyaAllah. Sudah boleh panggil doktor ke? Sudah boleh panggil doktor? Belum lagi. Sudah habis kan? Belum. Ada kita masih meneruskan. Haji doa supaya selesai. InsyaAllah. Nanti terus maju dalam kehidupan dalam kerja, dan akan Haji panggil sebagai Dr. Alizan. Amin. Jadi kerana sekarang hasrat Haji dulu nak bawa tuan ke pejabat, lama sudah, itu saya punya niat, akhirnya tercapai. Terus berjuang ya. Alhamdulillah. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey. Waalaikumsalam ya. Sekali lagi. Lain okey. Jadi sudah dengar soal Haji? Boleh dengar? Boleh. Jelas. Kita sambung sikit lagi lah ya. Sambung sikit lagi. Kita sampai tadi kita dah pesan yang untuk online balik antara negeri, jangan lupa tadi download apa mohon online, ataupun yang tak ada internet kat kampung mesti pergi ke balai polis Perikatan. Okey, baik. So barangkali apa pesanan terakhir tuan lah sebelum Haji rumus untuk
bantu kawan-kawan kita yang duduk kat rumah, stay at home supaya mereka gembira, tenang, tak stres. Sebab kita masih lagi dalam PKP fasa keempat sehingga 12 Mei. Silakan. Sebelum pesanan-pesanan saya ingin berkongsi jugalah. Selain daripada talian IKASI yang kita dapat panggilan telefon, saya juga terlibat dengan panggilan-panggilan rakan-rakan jugalah. Mereka tahu saya kaunselor. Jadi ada juga lah rakan-rakan yang direct call dengan saya. Terutama saya ni lebih dekat dengan belia-belia ataupun anak-anak muda. Bagus. Mereka kebanyakan mereka-mereka yang berada di dalam kampus lah, Universiti Risau. Sangat takut nak dapat balik. Lebih-lebih lagi dengan bulan puasa ni kan. Tapi kita bagi semangat lah. Kita bagi mereka maklumat supaya mereka faham dan akhirnya mereka boleh terimalah keadaan di sana. Cuma apa yang saya sampaikan adalah kebanyakannya seperti apa yang diucapkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, kita berada di norma kehidupan yang baru. Kena bersedia. Kalau dulu kita terpaksa kita boleh berjumpa dengan kawan, duduk di kedai kopi. Sekarang ni kita terpaksa berada dalam rumah bersendirian kadang-kadang. Jadi itulah norma-norma baru kita. Kehidupan yang normal baru kita panggil. Perlu hadapi, perlu bersedia. Ya. Macam mana kita mau menghadapi normal baru ni? Macam kita belajar lah. Kita masuk dari sekolah rendah, kita masuk pergi sekolah menengah, kita mula balik. Kita mula balik kehidupan baru tu. Ini kalau dari psikologi, teori pembelajaran lah. Macam mana kita mau setting balik kita punya kehidupan yang baru ni. Kalau sebelum ni kita boleh bersalaman dengan rakan-rakan dan dalam tempo kita menghadapi COVID-19 ni, mungkin kita tidak dapat sudah bersalam dengan rakan-rakan. Betul kan? Kalau suasana ini berterusan, begitulah. Iya. Terpaksa kita menjarakan 1 meter, penjarakan sosial. Itulah yang kita perlu hadapi. Dalam bulan-bulan puasa begini ni, alhamdulillah di samping kita menghadapi COVID-19 ni, kita masuk juga dalam bulan puasa ni. Maksudnya banyak benda yang kita boleh pelajari, kita perbaharui. Ada rahmatnya. Ada rahmatnya. Tapi walau bagaimanapun itu juga lah kita kena belajar menghadapi norma-norma baru. Kalau dulu kehidupan baru. Kalau dulu kita ada boleh berbuka, selain berbuka bersama keluarga, kita boleh juga berbuka di keluar dengan rakan-rakan. Kalau macam saya sudah biasanya sebelum puasa lagi saya sudah tempah untuk berbuka di hotel di Kota Kinabalu. Tapi untuk kali ini paksa kita dapatlah bersama dengan keluarga. Biasanya kita bertarawih di masjid. Sekarang ni kadang-kadang kita yang jadi imam di rumah. Itu dia rumah tu. Sekarang kena jadi imam bagus. Ini kita kena belajar lah. Kita kena belajar semula. Kita kena setting balik. Kalau dulu selepas tarawih kita ada more. Sekarang ni kita terpaksa more sendiri di rumah. Kan? Ini adalah kehidupan yang perlu kita hadapi lah. Okeylah. Kita untuk kali ini kita tutup kat situ. Nanti kita atur masa yang lain. Boleh, cikgu? Boleh. Sekarang terakhir terus kekal. Semua sudah semua duduk di rumah, kekal patuh pada arahan lah. So kita jumpa lagi lain kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.